Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam edisi MG 25 September 2020. Berita utama, mangsa terakhir keracunan karbon monoksida ketika 4 sahabat tertidur di dalam sebuah kereta semasa berhenti di kawasan parkir sebuah stesen minyak di Samagaga Butterworth 16 September lalu telah sedar daripada koma. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ASP Syafiq Abdul Samad berkata, selepas seminggu menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU, Hospital Katan Tentera Tuanku Mizan di Kuala Lumpur, Nur Akilah Muhammad Safwan kini semakin stabil. Polis menerima maklumat daripada Nur Akilah sudah sedar daripada koma dan mangsa juga dikatakan mengenali ahli keluarga yang datang melawatnya. Dalam kejadian itu, 3 wanita Sharifah Farisha Syed Fateh, Ayuni Syazwani Sabri dan Nur Adilah Muhammad Safwan meninggal dunia, manakala Nur Akilah kritikal. Keempat-empat mereka yang berumur 21 tahun ditemukan tidak sedar di kawasan tempat letak kereta stesen minyak Samagaga, dipercayai akibat keracunan karbon monoksida apabila mereka tertidur semasa berehat di dalam kereta itu dengan cermin tingkap tertutup. Semua pelawat yang ingin memasuki ke Sarawak dari Sabah dan Labuan perlu memohon untuk memasuki negeri ini menggunakan aplikasi telefon pintar Enter Sarawak dan melampirkan keputusan saringan Reverse Transcript Polymer Chain Reaction RT-PCR sebelum tarikh perjalanan berkuat kuasa esok. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam kenyataannya hari ini memaklumkan peraturan itu adalah antara keputusan diambil berikutan peningkatan kes COVID-19 di Sabah sejak kebelakangan ini. Sementara itu, warga Sarawak pemahu statin tetap dan pemegang pas visa negeri ini yang merancang untuk melakukan perjalanan sama juga perlu melengkapkan butir permohonan mereka di aplikasi Enter Sarawak dan menjalani kuarantin selama 14 hari dan perlu memakai gelang tangan serta menjalani ujian RT-PCR pada hari kedua dan ke-10 kepulangan mereka. Manakala pelawat yang kerap melakukan perjalanan di antara Sabah, Labuan dan Sarawak termasuk mereka yang terlibat dalam perkhidmatan penting perlu memohon pas khas daripada mana-mana jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian di dalam negeri ini. Sekiranya mereka membuat pengisytiharan palsu, mereka akan dikenakan tindakan di bawah Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam 1999. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Capital dan Shipping membuat kajian punca kos sara hidup rakyat di Sabah dan Sarawak tinggi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta kaedah menangani masalah berkenaan termasuklah perbezaan harga makanan di Sabah dan Sarawak diterjemah dalam bentuk laporan. Saya sedar bukan soal itu saja. Kalau di Sabah ni isu yang lain termasuk soal kos sara hidup. Kita bincang dalam kabinet baru ini. Saya arahkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna Dato' Alex Nantalinggi, orang Sarawak. Saya beritahu Alex, you better study. Why is it that cost of living in Sabah and Sarawak is always higher than Semenanjung? Kita ada skim bantuan, subsidi untuk pengangkutan supaya kurangkan harga, masih berjalan. Tapi masih aduan kita terima. Because I put my ears on the ground and I know that Sabahan feel. How come they are paying for the same stuff at a higher price than people in the Semenanjung? That's not fair. Apakah disebabkan masalah cabotage policy? Ataupun di sini ada peniaga-peniaga yang sengaja mau ambil untung yang banyak? Ataupun di sini ialah masalah pengangkutan ke tempatnya jauh-jauh? Apa dia permasalahan? Ini akan dikaji oleh Kerajaan Persekutuan. Dan nanti saya nak minta laporannya. Cara bagaimana kita boleh dapat mencari jalan ikhtiar untuk menentukan supaya kos hidup, cost of living di negeri Sabah dan juga di Sarawak ini dapat kita turunkan. Tan Sri Anwar Musa memaklumkan beliau terpaksa membatalkan semua jadual termasuk ceramah perdana bersama Perdana Menteri malam tadi selepas diarahkan kuarantin. Kenyataan itu sekaligus menjawab persoalan ketidakhadirannya pada majlis tersebut. Setiausaha Agung Barisan Nasional BN dan juga Koordinator Pilihan Raya Negeri Sabah itu berkata arahan itu diperoleh dari Pejabat Kesihatan Kota Kinabalu kerana beliau adalah kontak dengan Dato' Razlan Muhammad Rafiq yang disahkan positif COVID-19 baru-baru ini. Susulan perintah itu, lawatannya ke Pitas dan Kota Belud yang dijadualkan esok serta program lain yang telah disusun juga dibatal.
Anwar turut berpesan agar semua jentera BN dan Gabungan Rakyat Sabah terus berjuang habis-habisan dalam 48 jam ini dan terus mengajak rakyat Sabah supaya menolak warisan agar bumi Sabah terbela sepenuhnya. Beralih ke perkembangan PRN Sabah. Kurang 24 jam saja lagi kempen Pilihan Raya Negeri Sabah bakal berakhir dan esok merupakan hari mengundi bagi 1,88,711 pengundi negeri Sabah untuk memilih siapa yang layak untuk mentadbir negeri di bawah bayu ini. Bagi mengetahui lebih lanjut perjalanan hari mengundi esok, kita bersama dengan Syawalia hadir. Baiklah, terima kasih rakan di studio. Saya sekarang berada di Pusat Kebudayaan Sabah yang merupakan pusat penjumlahan rasmi undi pilihan raya negeri ke-16 bagi kawasan Moyog, di mana pengurusi SPR-nya sendiri, Dato' Abdul Ghani Saleh, meninjau persiapan terakhir sebelum hari mengundi berlangsung esok. Jadi Dato' boleh ulas sikit perkembangan terkini persiapan SPR menjelang esok. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini saya bersama rombongan membuat lawatan khusus di Pusat Kebudayaan Sabah untuk melihat sendiri persiapan yang ada di Dun Muyung ini. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, di Dun Muyung ini pengundinya seramai 19,465 dan tempat mengundi sebanyak 13 tempat mengundi dan saluran sebanyak 45. Hasil daripada tinjauan kami pada pagi ini, alhamdulillah, semua persiapan dan semakan peti undi, kertas-kertas yang berkaitan dengan persiapan undi telah pun berjalan dengan lancar dan dipahamkan untuk keseluruhan Sabah juga perkara ini berlangsung dan berjalan dengan baik dan sempurna. Jadi segi persiapan pada hari besok untuk mengundi, alhamdulillah dapat berjalan dengan sempurna dan berjalan dengan lancar lah. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit harapan SPR menjelang pilihan raya esok, bagaimana? Harapan SPR pada semua pengundi-pengundi pada besok hari, saya ingatkan pertamanya tuan-tuan jangan lupa membawa kad pengenalan masing-masing untuk pergi ke pusat pengundian. Dan masa pengundian adalah panjang daripada 7.30 sehingga 5 petang. Walau bagaimanapun kita telah menghantar kad undian ataupun voters card kepada pengundi-pengundi kita, di mana kita telah pun memberi masa setiap 2 jam kepada mereka-mereka yang terlibat. Ini bukan apa kita untuk mengelakkan kesesakan pada satu masa di saluran-saluran yang telah pun kita tetapkan. Jadi saya merayulah kepada pengundi-pengundi kalau boleh ikutlah masa yang telah pun kita cadangkan. Ini bukan apa untuk menjaga keselamatan kita sebab apa COVID-19 ini sedang melanda di negeri Sabah. Dan saya amat berharap kepada semua pengundi, semua petugas, jagalah SOP yang sedia ada. Pastikan keselamatan untuk semua orang, selamat untuk mengundi dan selamat untuk menjaga kesihatan kita dan keluarga kita masing-masing. Baiklah, terima kasih Datuk. Saya kira itu saja perkembangan terkini yang boleh saya kongsikan setakat ini. Kembali ke studio bersama rakan saya, Syawalia hadir dan juru kamera Akira Azmi melaporkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Syawal. Kita beralih ke perkembangan seterusnya. Tiada pengundi hantu dalam PRN Sabah esok. Itu jaminan yang diberikan oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Abdul Ghani Saleh. Beliau berkata semua data daftar pemilih diterima daripada Jabatan Pendaftaran. Ini data pemilih kita, daftar yang kita ambil senarai daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Maknanya mereka terdiri daripada warga negara Malaysia. Jadi tidak timbul ada pengundi halimunan dan sebagainya. Data kita adalah data-data resmi di mana semua mereka yang kita daftarkan adalah warga negara Malaysia. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjangkakan Gabungan Rakyat Sabah GRS bakal meraih kemenangan besar pada Pilihan Raya Negeri Sabah PRN Sabah yang dijadualkan berlangsung pada 26 September ini. Pengerusi Perikatan Nasional PNI itu berkata keyakinannya adalah berdasarkan kehadiran pemimpin gabungan itu dan sambutan hadirin pada ceramah perdana malam tadi yang disifatkan sebagai simbolik kepada sokongan rakyat terhadap GRS. Menyatakan bahawa pada malam ini malam yang agak bersejarah, malam yang begitu penting dalam siri jelajah kempen
sempena dengan pilihan raya negeri Sabah ini. Kita menyaksikan kehadiran ribuan saudara-saudari di majlis pada malam ini. Saya rasa kagum, saya rasa cukup bangga, dan saya rasa bahawa inilah petanda-petanda awal yang menunjukkan bahawa parti-parti gabungan rakyat Sabah akan mencapai kemenangan besar dalam pilihan raya ini, insya-Allah. Kita harus rasa confident. Bukan kerana apa, ialah kerana kita tahu inilah kesempatan yang telah pun diberikan di dalam sistem demokrasi berparlimen di negara kita, yang mana penentu bagi arah tuju sesebuah negara, termasuklah negeri Sabah ini, adalah di tangan kita, di tangan rakyat yang ada di negeri Sabah. Ahli Parlimen Besar Dato' Seri Idris Jusoh menafikan pemberikan sokongan kepada Presiden PKR Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam pembentukan kerajaan baharu. Pengerusi Felda yang juga bekas Menteri Besar Terengganu itu menegaskan beliau masih kekal dalam UMNO dan menyokong Kerajaan Perikatan Nasional PN. Jelasnya dalam satu kenyataan ringkas pada media, beliau menafikan dakwaan satu portal yang menyatakan beliau menyokong Dato' Seri Anwar bahkan tidak pernah dihubungi atau membuat sebarang keputusan berhubung itu. Memetik laporan sebuah portal, terdapat 19 orang ahli Parlimen UMNO yang menyatakan sokongan kepada Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Berita luar negara. Amerika Syarikat semalam mengenakan sekatan terhadap seorang hakim Iran yang menjatuhkan hukuman mati ke atas seorang ahli gusti kerana terbabit insiden dalam tunjuk perasaan. Hukuman dijatuhkan hakim itu telah mencetuskan kemarahan masyarakat antarabangsa. Navid Afkari yang pernah memenangi pelbagai pertandingan gusti pada peringkat kebangsaan akan menjalani hukuman gantung pada awal bulan ini selepas disabitkan kesalahan membunuh ketika tunjuk perasaan di Bandar Shiraz 2 tahun lalu. Amerika Syarikat menegaskan ia mengambil tindakan terhadap Hakim Syed Mahmud Sadati berikutan dakwaan bahawa Afkari diseksa ketika berada dalam tahanan untuk memaksanya membuat pengakuan. Itu yang dinyatakan oleh Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo. Jabatan Negara Amerika Syarikat turut mengenakan sekatan terhadap Hakim Mahmud Sultani ketika menjatuhkan hukuman ke atas penganut agama Baha'i yang disekat secara meluas di Iran. Menerusi sekatan itu, Amerika Syarikat akan membekukan sebarang aset berkait dengan dua hakim terbabit di kawasan bawah penguatkuasaannya dan melaksanakan dua sistem penjara dan sebarang transaksi kewangan dengan kedua-dua hakim berkenaan di Amerika Syarikat dikategorikan sebagai jenayah. Baik, sekian itu saja di CMG untuk petang ini. Jangan lupa ikuti kami tepat jam 8 malam nanti untuk perkembangan lebih menyeluruh berita dalam dan luar negara. Juga ikuti kami di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube atau melalui portal www.malaysiagazette.com. Saya Nur Ayuni Johari. Assalamualaikum dan salam hormat.